Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita mulakan pertemuan ini dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah bersama dengan kami pada malam ini? Kita bersiaran di Facebook yang berbahagia Datuk. Saya harap tuan-puan alhamdulillah Mazinah Muhammad dan bersama dengan kita Zurina Sadio, Rahimah Nurdin, Halizah Idris. Lagi siapa yang bersama dengan kita ni? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini dan insya-Allah tuan-puan dirahmati Allah. Tajuk kita pada malam ini adalah ciri-ciri orang yang mengingati mati. Subhanallah. Kita dah sebut dah pertemuan yang lalu. Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Pejam celik kita dah berada di hari Jumaat tuan-puan dirahmati Allah. Selesai dah kita baca Al-Kahfi. Dan malam ni kita teruskan dengan bercerita tentang tasawur kematian. Dan tajuk yang kita pilih adalah bagaimana nak tahu orang itu adalah orang yang memiliki ciri-ciri yang orang yang mengingati mati. Subhanallah. Terima kasih tuan-puan yang telah tag kawan-kawan. Jangan lupa share supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada apa yang kita nak bincangkan, kongsikan pada malam ini. Baik. Alhamdulillah tuan-puan dirahmati Allah. Ciri-ciri yang telah diberi garis panduan daripada para ulama mengenai ciri-ciri orang yang mengingati mati itu ada 3. Ini ciri-ciri yang jelas. Seseorang itu sebenarnya benar-benar sudah membuat persediaan berkaitan dengan kematian. Tetapi jika 3 perkara ini tidak ada pada diri kita, pada saya tak ada, pada tuan-puan tak ada, tuan-puan kena cari cepat-cepat 3 ciri ini tadi. Layakkan diri untuk berada di posisi yang ini tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita dah berada dalam keadaan seperti ini. Okey, baik Ustaz. Yang salam pada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim. Saya rasa sedih mengenali penyakitnya. Ya Allah, ya betul. Semalam baru kita habis 1 slot rawatan. Dan ketika diberi rawatan tersebut, kita melihat sendiri simptom-simptom daripada apa yang telah berlaku selepas rawatan itu dilaksanakan. Jadi memberi kesan pada tubuh yang berbahagia Datuk lah. Kita lihat dalam keadaan Datuk dalam keadaan lemah, mengantuk dan sebagainya. Kesan daripada bacaan Quran dan zikir-zikir yang telah dilakukan oleh perawat itu tadi. Jadi apa pun kita doalah pada yang berbahagia Datuk sentiasa berada dalam keadaan keafiatan insya-Allah. Baik, ciri yang pertama.
Assalamualaikum Ustaz Ahmad yang saya sayangi. Waalaikumsalam Fazilah. Okay, baik. Iaitu ciri-ciri orang yang sentiasa mengingati mati, maka akan terzahirlah pada perbuatan dia itu, dia akan suka menyegerakan taubat. Dia pantang kalau ada satu-satu dosa yang dia lakukan, dia tak akan tunggu esok, lusa, tahun depan baru dia nak bertaubat. Saya punya handphone rosak ke memang mute ni? Okay, baik. Suara saya boleh dengar dengan jelas ya. Saya harap tuan-puan boleh dengar suara saya dengan jelas. Setakat ni macam mana suara saya boleh dengar dengan jelas? Nak tahu juga respon. Kan saya cakap seorang pula. Syah Awang kata handphone dia rosak ke memang mute ni? Tak dengar suara ke? Kalau tak dengar suara nak kena check balik lah ni. Okay, saya harap tuan-puan boleh dengar suara saya dengan baik ya. Jelas Ustaz, Mas Syariah S. Saleh telah respon. Orang yang pertama respon. Terima kasih. Jadi Syah Awang boleh tengoklah balik phone tu sama ada mungkin tak naikkan volume ke suara dan sebagainya. Okey, baik. Yang pertama, orang tu dia akan ajilut taubah, segera dalam bertaubah. Kalau dia buat salah dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan ahli keluarga, dengan jiran, dengan kawan sekerja, dengan Ustaz Ahmad, dia segera meminta maaf. Dia tak tunggu lama-lama, sebab dia tak nak bawa masalah dosa dia tu, kesalahan dia tu sampai ke akhirat. Kalau masalah itu dibawa ke akhirat, tak diselesaikan di dunia, dia akan menjadi beban kita di akhirat kelak, menyebabkan kita jadi lambat untuk masuk ke syurga. Kita akan tertangguh. Kita tak akan boleh bergerak setapak untuk ke syurga. Kerana apa? Kita perlu settlekan masalah itu di hadapan mahkamah ahkamul hakimin, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang yang diingat mati, kalau dia buat salah, sama ada dengan Allah, dosa itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sesama manusia, dia akan bersegera ajilut taubah, dia akan segera bertaubat, dia akan segera tinggalkan dosa tersebut, dia akan segera memohon maaf. Subhanallah. Terima kasih atas respon ya. Okay, baik. Itu ciri yang pertama. Kita ada tak sifat seperti itu? Terima kasih Siti Arijawardati, Rosnani, Hira Yuni yang sudah bersama dengan kita. Baik. Dapat yang perkara yang pertama. Itu ciri-ciri yang pertama, tuan-puan yang dirahmati Allah. Orang yang dia mengingati mati. Dia walaupun dia hidup di dunia, tapi dia sering menjadikan kematian itu sebagai muhasabah, nasihat untuk dia agar menjadi orang yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, baik. Satu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengingati mati itu adalah, yang membuat persediaan dengan kematian itu adalah apabila dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati dia adalah hati qalbul qanaah, hati yang merasa cukup, qanaatul qulub. Orang yang selalu mengingati mati, hati dia adalah hati yang dia suka rendahkan hati dia, ataupun dia sentiasa merasakan cukup dengan apa yang ada pada diri dia. Dia tak dengki pada orang lain. Dia bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia. Kalau sikit, kalau banyak dia kongsi, kalau sikit sudah memadai bagi dia. Subhan. Dia tak ada cakap tak cukup lah. Dia kata Tuhan tak adil lah. Dia tak ada macam tu. Kalau sedikit, dia anggap benda tu sudah memadai bagi dia. Tapi kalau banyak nikmat yang Allah berikan pada dia, dia anggap itu adalah rezeki. Ada rezeki orang lain, lalu dia kongsikan rezeki tersebut. Itu tanda yang kedua. Zurina Sadio, bersegeralah bertaubat. Kita semua tidak terlepas daripada melakukan dosa. Ya, betul. Baik, masa muda belia asyik lalai je Ustaz. Bila Allah bagi usia tua ni, insya-Allah ingat mati seumur. Allahu Akbar kan. Betul juga kan. Kadang-kadang perubahan umur, perubahan tenaga yang ada pada diri kita, bila kita dah mula tengok kulit kita mula mengendur kan, rambut mula beruban kan, mata mula kabur, gigi mula berterabur, kita jadi di situ kadang-kadang peringatan yang paling dekat bagi seseorang itu untuk mengingatkan dia akan kematian. Alhamdulillah, paling kurang sedar. Kalau tak sedar, itu yang payah tu.
Yang tak sedar-sedar ni susah kita nak cakap, tak tahu nak kata macam mana ya. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Okey ke semua malam ni? Dinner apa tadi? Dinner apa tadi? Sempatlah makan apa? Asam laksa. Ikan asam laksa sempatlah saya makan tadi. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Baik, okey tuan-puan dan rahmati Allah, ciri yang pertama tadi ajilut taubah. Orang yang buat persediaan dengan kematian, dia akan bersegera dengan taubat. Kalau boleh dia nak bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tiada dosa lagi. Ustaz, rambut dah tukar putih seawal 30-an. Oh, dahsyat. Subhanallah. Okey. Yalah, Allah ujilah tu kan. Sebagai satu testing, subhanallah. Terkeluar. Okey. Apa khabar tuan-puan? Sedap pula lagu-lagu ni. Ada lagu lah. Okey, boleh dengar suara saya dengan baik? Terkeluar lah pula tadi. Ada masalah pula ya. Okey, baik. Awal dinner awal petang tadi. Alhamdulillah. Makan apa tu? Nur Medina. Subhanallah. Menghilang pula Ustaz Ahmad. Alah, janganlah marah. Alangkah alangkah. Macam mana lagu dia? Lupalah pula. Kalau saya hilang, saya dah muncul dah sekarang ni. Macam mana ya? Saya lupalah lagu dia. Alangkah alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, sejak adik kenang. Bolehlah sikit-sikit. Dah praktis lah. Nak buat persembahan hari Sabtu ni. Aduh. Baik. Alhamdulillah clear ya. Ada okey. Alhamdulillah. Baik. Jadi ciri yang kedua, orang yang mengingati mati itu adalah orang hati dia suka merendah. Dia tak rasa dia lebih daripada orang lain. Macam mana pun rezeki yang Allah berikan kepada dia, banyak macam mana pun, tapi hati dia tetap tenang. Itu orang yang merendah hati. Hati dia rendahkan hati dia. Dia tak menyombong, dia tak sombong, dia tak rasa dia lagi bagus pada orang lain. Kalau orang kurang daripada dia, dia akan bantu untuk memberi kebaikan supaya orang yang lain juga merasai apa yang dia rasa. Okey, itu yang kedua, dia rendah. Kan? Walaupun dia kerja di langit, tapi dia tetap merendah diri. Contoh, kita ada kawan kita yang kerja di langit kan. Tapi dia tak rasa diri dia hebat kan. Walaupun dia kerja di langit, bukanlah dia terus melangit, tak. Dia terus merendah diri. Dia terus memberi khidmat yang terbaik kepada orang lain dan sebagainya. Baik, contoh. Satu. Dua, yang seterusnya tuan-puan dirahmati Allah. Yang ketiga ni, ada tak pada diri kita? Kalau ada, maksudnya kita ni adalah orang yang berada dalam kategori yang telah melakukan persediaan untuk berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang nasyital ibadah, iaitu orang yang bersungguh-sungguh proaktif dalam urusan ibadah dia. Dia sangat jaga. Kerja di langit ya, tingginya awan je lah. Baik. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, ada tak ciri yang ketiga ni? Rajin beribadah, jaga ibadah kita pada Allah. Di mana pun kita berada, kita merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada bersama dengan kita. Bukan Tuhan itu di masjid saja, sebab ada orang hari ini diingat Tuhan tu ada kat masjid je. Bila di luar masjid dia boleh buat apa yang dia suka. Dia boleh buat apa yang dia suka. Benda haram ke dia tibai, benda halal pun dia tibai. Tapi kat dalam masjid dia buat tunduk. Dia ingat Tuhan dalam masjid lah. Tak boleh. Dia tutup. Macam mana kita tutup aurat dengan sempurna ketika solah, begitu juga di luar solah. Bawa sifat tu tadi, sifat ketaatan tu tadi. Taat kita dalam solah, kita tak makan benda yang makan benda yang halal pun kita tak makan, benda yang haram pun kita tak makan waktu solah. Punyalah Allah nak ajar tentang betapa pentingnya menguruskan apa yang kita makan.
Apa yang kita makan tu pastikan yang halal semata-mata. Walaupun halal, masih perlu berpada-pada. Sampai satu tahap begitu. Itulah konsep ataupun keutamaan ibadah solat tu tadi. Supaya ajar kita bagaimana kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat. Bawakan ketaatan itu di luar solat. Subhanallah, itu target kita. Baik. Jadi sejauh mana ibadah kita, kesungguhan kita dalam ibadah, walaupun kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, walaupun kita sibuk dengan urusan-urusan kerja, tapi orang yang membuat persediaan terhadap kematian dia tak akan lalai terhadap perintah-perintah Allah di dalam urusan hidup dia. Tak jadi masalah nak jadi doktor, silakan. Waktu solah. Tak kisahlah nak jadi engineer, silakan. Itu adalah kemampuan dan kehebatan kamu dalam urusan dunia. Tetapi jangan tinggalkan urusan ibadah solah. Jaga elok-elok. Jangan makan benda yang haram. Cari rezeki yang halal. Itu maksud dia. Orang yang rajin dari sudut ibadahnya itu tadi. Sampai satu tahap dia jaga semua urusan-urusan ibadah dia. Dia tak akan bagi alasan, saya terlalu sibuk Ustaz, jadi saya sampai tak sempat nak solat. Dia tak boleh cakap macam tu. Sepatutnya dia kena apa? Dia kena kata apa? Sibuk macam mana pun aku akan solat. Susah macam mana pun aku akan solat. Sakit macam mana pun aku akan solat. Itu sepatutnya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah tanda-tanda ataupun memiliki ciri-ciri orang yang mengingati mati dan membuat persediaan terhadap kematian dia. Walaupun kematian dia 20 tahun lagi, tetapi daripada sekarang lagi dia dah jaga dah urusan ibadah dia. Sejak dia baligh, sejak dia dah baligh ataupun sejak dia dah memiliki akal yang sempurna, dia jaga urusan ibadah ni dengan baik. Terutamanya urusan ibadah ini adalah berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu kalau kita belajar daripada kisah-kisah orang-orang terdahulu, ada beberapa minit lagi ni tuan-puan dirahmati Allah, saya nak kongsikan lagu Sharifah Aini ni, Syawang inilah kisah cintaku. Lagu Sharifah Aini, saya suka lagu ni. Rindu, ku sungguh rindu, lama tak jumpa bertambah sayang, jauh semakin jauh, hatiku rindu bertambah bimbang. Tiap-tiap hari ada belanja. Untunglah. Baik. Tuan-puan dirahmati Allah, mohon diizinkan share. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu kalau kita lihat kisah orang-orang soleh dahulu, tuan-puan dirahmati Allah, dia selalu tegur diri dia. Kita boleh buat kaedah macam ni. Contoh dia, wahai Ahmad, siapakah yang akan berpuasa untukmu setelah kamu meninggal dunia? Contoh, cakap pada diri kita. Wahai Aisyah Zakaria, siapa yang akan meminta keredaan Tuhan untukmu setelah kamu meninggal dunia? Cakap pada diri kita. Wahai Munma Isma, siapakah yang akan membacakan Al-Quran setelah kematianmu? Selalu kita tegur pada diri kita. Ini di antara kaedah-kaedah para ulama bagaimana nak didik diri dia sendiri, kan? Bukankah engkau tahu, cakap kat diri, oi Ahmad, kau kan tahu bila kau mati nanti yang akan menjadi rumah engkau adalah kubur. Sekarang ya, rumah engkau besar contoh, tapi kau kena ingat rumah terakhir engkau adalah kubur, yang di dalamnya yang menjadi tilam tempat tidur engkau adalah tanah, dan tanah itu juga akan menjadi selimutmu. Kena cuba cakap. Kau tahu tak pakaian yang terakhir yang kau akan pakai apa dia, wahai Ahmad? Ahmad Ibrahim bin Ahmad. Pakaian yang terakhir kau adalah kain kafan. Sekarang ialah jubah, kan? Jubah hitam. Tapi saat lagi kalau mati, kain kafan harga lebih kurang RM4.5 dah boleh balut tubuh badan. Subhanallah. Ustaz Ahmad ke bapa ustaz seorang di mana? Macam ni. Ustaz Ahmad, apa soalan tu? Duke mana yang bagi Datuk ada urusan di luar. Okey. Dari jauh kami tengok Ustaz Ahmad di FB. Okey, ingat pada diri sendiri. Sekarang sebelum sakit, jauh berbenur datang nasi gorengnya. Subhanallah. Baik.
Jadi tuan-puan dirahmati Allah, ada juga di kalangan orang soleh dahulu, macam mana dia tegur diri dia supaya berusaha untuk mengingati mati, supaya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kesan daripada mengingati mati itu, dia akan semangat melakukan ibadah, dia akan buat persediaan untuk bersegera dalam bertaubat dan sebagainya. Lalu kadang-kadang bagaimana mereka mendidik diri mereka untuk mengingati mati? Di antaranya mereka selalu menegur diri mereka, wahai Ahmad, kau tahu tak, ada dua perkara yang akan memutuskan kenikmatan dunia kamu tu tadi. Apa dia? Jawab balik. Kita yang tanya, kita yang jawab, kan? Kita berbicara dengan diri kita. Apa dia? Yang pertama, ingat mati. Kalau kita ingat mati, pasti nak makan pun tak seronok, kan? Kita akan memikirkan apakah persediaan yang kita akan lakukan. Yang kedua yang akan memutuskan kelazatan dunia ni, apa dia? Ketika kita berhadapan dengan Allah, fikirkan tentang kalau kita berhadapan dengan Allah nanti, apa yang kita nak jawab. Sudahkah kita selesaikan perintah Allah? Sudahkah kita melakukan apa yang Allah suruh? Sudahkah kita menjauhi apa yang Allah larang? Bicara tu begitu pada diri kita. Baik. Kalau kita belajar daripada Umar Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kan, semua kenal bila sebut Umar Abdul Aziz ni adalah khalifah, salah satu khalifah di dalam Islam setelah Khulafa Ar-Rashidin dan beberapa khalifah-khalifah selepas itu. Salah seorangnya yang berketurunan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu Umar Abdul Aziz. Dia sendiri, tuan-puan dirahmati Allah, ni Umar Abdul Aziz ni, khalifah Islam kita ni, dia buat macam mana? Dia kumpulkan seluruh para ulama. Para ulama di ketika zaman dia tu, padahal Umar Abdul Aziz ni pun di antara orang yang alim. Dalam masa yang sama, dia juga adalah pemerintah, memiliki kekuasaan, kan? Tapi dia kumpul para ulama. Okey, dia kumpul seluruh para ulama, dia buat satu program, dia buat satu majlis, iaitu majlis itu semata-mata untuk mengingatkan sesama mereka mengenai kematian, berkaitan dengan hari kiamat dan kehidupan selepas kematian. Bercerita tentang kematian, bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang kehidupan akhirat. Tiga benda ni. Sehinggalah semua menangis setelah mengingati perkara tersebut, seolah-olah di hadapan mereka, mereka adalah jenazah yang sedang dimandikan, sedang diuruskan untuk dimasukkan ke dalam kubur. Subhanallah. Ni panggil para ulama. Kita boleh buat macam tu, kan? Lah kali Zaitun Osman jemput ustaz bercerita tentang kematian dekat rumah bila? Kumpul anak-anak, kumpul ahli keluarga, panggil satu ustaz, okey, cerita. Tujuannya untuk apa? Supaya masing-masing menginsafi diri, membuat persediaan. Bukanlah bermaksud bila orang muda dia tak perlu ingat mati, sebab dia anggap tak apalah, mati lama lagi. Tak, kumpul. Sebab kita nak pastikan ahli keluarga kita ni semua jadi baik. Tujuan kita buat program macam tu supaya sama-sama jadi baik. Syahwang dah buat ke? Kan? Jemput ustaz-ustaz datang rumah buat program. Panggil ahli keluarga, adik-beradik, kumpul. Tu panggil, okey, ustaz, tolong ustaz kongsikan, ceritakan sikit tentang hari kiamat, cerita sikit tentang kematian, supaya kami ni dapat peringatan daripada ustaz. Ini boleh dijadikan, perkara ini boleh kita jadikan suasana, hidupkan di dalam ahli keluarga kita, tuan-puan dirahmati Allah, kan? Kalau tak nak jemput ustaz, kita sendirilah, kan? Kita pun dah belajar, contoh misalnya. Kalau kita tak tahu, panggil ustaz, panggil orang yang dekat dengan kita, ustaz-ustaz yang dekat dengan kita, kan? Setiap tempat ada masjid, panggil ustaz-ustaz tu tadi, buat peringatan. Tak payahlah nak buat hari-hari, buat seminggu sekali pun cukup, sebulan sekali pun cukup. Keluarga saya ada yang ustaz, dan yang Ahmad memang ada buat, bagus. Setahun buat berapa kali? Sekali je ustaz, tak jadi. Buat sebulan sekali. Paling kurang dalam masa setiap bulan tu ada peringatan yang baik tentang perkara-perkara seperti ini. Buat seperti mana orang terdahulu buat. Ini orang yang luar biasa, Umar Abdul Aziz. Kumpul seluruh para ulama. Ustaz, Ustaz Ahmad, penutup kuliah nanti lagu Fata Morgana. Okey, baik. Itu di antara cerita-cerita yang boleh saya kongsikan. Di antaranya juga, tuan-puan dirahmati Allah, Abu Nuaim. Dia juga apabila As-Sawri mengingati mati,
maka dia tidak peduli lagi dengan hari-hari yang sedang berlaku. Abu Nuaim ni dia cerita, dia ada kawan, iaitu namanya As-Sawri, Sufyan As-Sawri lah ni. Okey. Dia hari-hari yang dia lalui, dia dah tak peduli dah. Bila dia cerita, bila dia mengingati berkaitan dengan kematian, dia tak fikir hari-hari yang berlalu ni. Dia tak peduli dah. Kerana apa? Apabila dia tanya tentang sesuatu perkara, maka dia akan jawab daripada mulut dia, minta maaf saya tak tahu, minta maaf saya tak tahu, minta maaf saya tak tahu. Punyalah dia, ini kita panggil di hujung-hujung usia. Orang-orang soleh ni tadi, bila di hujung-hujung usia, padahal kita kenal Sufyan As-Sawri ni di antara orang yang alim, orang ahli ibadah juga, walaupun orang yang alim. Jadi orang yang alim ni bila orang tanya, dia akan cakap, jawab, okey ni sekian. Tapi di hujung-hujung usia dia, kerana takutkan kematian yang dia nak hadapi ni, dia tak peduli dah hari-hari yang berlalu dalam hidup dia. Yang dia fikir apa dia? Macam mana, apa amalan lagi yang aku perlu bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu tahap begitu. Jemput sekali buat parti tapawai. Baik. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, bagaimana mereka nak bawa diri mereka tergolong di kalangan orang yang memiliki ciri-ciri yang mengingati mati. Salah satunya yang kita sebutkan tadi. Sampaikan tak peduli dah dengan hari-hari yang berlalu. Yang penting, sehingga kan bila orang tanya soalan pada dia, dia kata, minta maaf saya tak tahu. Bukan nak sorok ilmu tu tadi. Sebab dia rasa ada benda yang perlu dia diselesaikan dalam urusan diri dia, daripada dia sibuk tentang urusan orang lain dan sebagainya. Bukan kerana sombong dan sebagainya, tetapi itulah sikap orang-orang yang hampir dengan kematian ni tadi. Dia rasa diri dah nak mati, diri dia dekat dengan kematian ni tadi. Subhanallah. Baik. Jadi tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita dapat kebaikan daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini. Cukup sekadar itu. Dayah Ahmad, ada angin Kak Zurina Sadio. Kadang ada angin baik, kadang ada kepada 30 orang. Apa maksud itu? Baik tuan-puan dirahmati Allah, pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal bahagia pada Allah. Sabar menempuh jalan, tetapkan iman di hati, yakinkan janji Tuhan, syurga yang sedia menanti. Ingatlah pengalaman, dunia penuh pancaroba, hidup akhirat kita kekal bahagia. Siti Arjawardati, homework kuliah weekend, selawat 1000 kali, sebarkan salam kepada orang. Okey, betul. Okey, faham. Baik. Itu tugasan masing-masing lah ya. Okey, jumpa lagi tuan-puan dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.